Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton dan mati sekalian, alhamdulillah kita bersiaran lagi. Hari ini hari yang ke-24 Ramadan, malam ini malam yang ke-25 tuan-tuan. Malam ini malam yang ke-25, 10 hari yang malam yang terakhir dan malam ganjil pada malam ini. 10 malam yang terakhir, malam ganjil malam ini, dan hadis-hadis menyebutkan di antara ibadah Lailatul Qadar yang kemungkinan berlaku ialah pada 10 malam yang terakhir dan di malam-malam yang ganjil. Malam ni malam ganjil, 25 malam ganjil, 27 malam ganjil, 29 pun malam ganjil. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan yang kita pertingkatkan tuan-tuan. Amalan yang kita nak pertingkatkan ini. Amalan salatnya, amalan zikirnya, amalan tadarusnya, amalan qiyamul lailnya, amalan fardu, amalan sunat dan berbagai-bagai amalan lagi yang mesti dipertingkatkan untuk memungkinkan tuan-tuan dan puan dan saya, tuan-tuan dan puan, akan bertemu dengan Lailatul Qadar atau mempertingkatkan amalan kita dengan pahala berganda-ganda yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam yang terakhir ni tuan-tuan, fasa yang terakhir, fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni wa akhiruhu itqum minan nar, tuan-tuan kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan saya dua orang tokoh tuan-tuan. Tokoh, seorang daripada Johor dan seorang tuan-tuan di wilayah Pustuan di Kuala Lumpur ni. Yang daripada Johor tuan-tuan, Al-Fadil Ustaz Hanafi Abdul Razak. Beliau ialah Imam Masjid Kota Iskandar, Pusat Pentadbiran Negeri Johor. Masjid Kota Iskandar, Pusat Pentadbiran Negeri Johor. Alhamdulillah. Dan yang kedua saudara ialah Ustaz yang berbahagia, Ustaz Zaim Juwaidi. Alhamdulillah menjadi penyelaras kepada masjid di wilayah Persekutuan dengan zon yang tertentu yang telah diberikan tanggungjawab kepada beliau. Beliau menyelaraskan aktiviti masjid, menyelaraskan hal-hal kemakmuran masjid, menyelaraskan tuan-tuan dan puan pengisian-pengisian yang dilakukan di masjid dan menyelaraskan tuan-tuan dan puan participation daripada anak muda, orang dewasa atau orang lanjut usia untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala di wilayah Persekutuan yang menjadi tapak kepada tempat bertugas yang berbahagia Ustaz Zaim. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi dulu tuan-tuan dan puan, tajuk tuan-tuan dan puan, misi memburu Lailatul Qadar. Misi memburu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, adakah perlu diburu Lailatul Qadar ni? Aku Lailatul Qadar datang dengan sendirinya, kita leka-leka pun datang, kita tak kisah pun datang, kita tak beramal ibadat pun datang, kita seronok-seronok bulan Ramadan ni macam bulan yang lain juga dia pun datang. Kita tak kisah nak didik isteri, tak kisah nak didik anak, tak kisah nak mempersialkan isteri menjemput anak-anak untuk melakukan ibadah yang lebih dalam bulan Ramadan di hujungnya ni. Adakah itu caranya kita untuk mendapatkan Ramadan? Saya serahkan sebagai muqaddimah membukanya kepada Al-Fadil Ustaz Hanafi sekitar dalam 4-5 minit Ustaz sebagai pembukaannya. Daripada Ustaz membuka nanti, insya-Allah perbincangan ini akan diteruskan mengikut apa yang Ustaz bincangkan sebagai muqaddimah, dan kita akan sikit tambah-tambah di sana sini yang mana yang mungkin, yang itu Ustaz Zaim akan melakukan selepas itu insya-Allah. Sila Ustaz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang kelima surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amram min indina inna kunna mursilin. Sadaqallahul azim. Artinya, urusan pekerjaan yang amat besar artinya di sisi kami, Allah Subhanahu wa taala, itulah dia anugerah gilang gemilang Lailatul Qadar. Bahwasanya kamilah jua
yang mengutuskan para rasul-rasul, memperlihatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, kesudahan nabi dan rasul, meraih anugerah teristimewa untuk umatnya, Lailatul Qadar namanya. Dan sememangnya Allah Ta'ala sendiri menghendaki agar kita umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai anugerah Allah yang tiada tolak tandingnya, khas untuk umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ada beberapa keyword kat situ Ustaz Zaim dan para penonton dan mati sekalian. Ada ribuan para penonton yang menyaksikan program ini, tuan-tuan dan puan ya. Ada beberapa keyword. Yang pertama sekali ialah yang disebut sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Lailatul Qadar ini tuan-tuan, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang special, khusus dikhususkan kepada umat Muhammad melalui nabinya, Nabi Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penamat kepada sistem kenabian, penamat rangkaian kenabian, penamat rangkaian kerasulan ialah dalam manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah. Yang kedua tadi yang disebut tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menghargai hadiah itu, anugerah itu? Macam mana? Ini anugerah yang istimewa, disebut anugerah yang istimewa, anugerah yang paling cemerlang, anugerah yang paling hebat, yang tak pernah dikurniakan pada umat-umat sebelumnya. Ada 124,000 umat. 124,000 umat kerana ada 124,000 para nabi dan para rasul yang tuan-tuan dan saya wajib beriman 25 nabi yang nama-nama mereka tersenar dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, anugerah yang terakhir kepada nabi yang terakhir, risalah yang terakhir, tuan-tuan, kehebatan terakhirnya umat kita Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalannya tuan-tuan, saya nak pergi pada Ustaz Zaim. Ustaz, kalau begitulah kedudukan Lailatul Qadar, kalau begitulah kedudukannya, specialnya kedudukannya kepada manusia, macam mana gandaan pahalanya tuan-tuan. Satu malam kita mendapat Lailatul Qadar bersamaan dengan tuan-tuan 1000 bulan, 83 tahun tuan-tuan, 83 tahun. Siapa boleh hidup 83 tahun dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita Ustaz Zaim, insya-Allah ya. Kita tajuk kita memburu Lailatul Qadar. Pasal apa memburu? Kenapa tak berjalan mendapatkan Lailatul Qadar? Kenapa tak mengesut mendapatkan Lailatul Qadar? Kenapa tak seperti kura-kura mendapatkan Lailatul Qadar? Kenapa mesti memburu Lailatul Qadar? Sila Ustaz Zaim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Dr. Hasan, yang saya muliakan Sahibul Fadilah Ustaz Hanafiah, yang mana hari ini saya diapit oleh dua orang yang hebat. Kalau Datuk Dr. Hasan terkenal dengan kehebatan dalam memoderatorkan perbincangan ilmiah, kan? Kalau Ustaz Hanafiah pula, masya-Allah tabarakallah, di antara orang yang sangat termasyhur, kan, di Johor, lebih-lebih lagi dalam bidang ilmu falak, kan? Kuliah-kuliah Ustaz pun kadang-kadang saya ikuti dalam Astro Oasis. Dan jadi hari ini, kan, alhamdulillah saya dapat bersama-sama berganding dengan dua insan yang hebat, untuk membincangkan satu topik ataupun satu muzakarah yang akan kita bincangkan hari ini berkenaan dengan satu tajuk memburu Lailatul Qadar. Jadi saya suka di sini nak menguatkan lagi dengan apa yang telah Datuk sebutkan tadi berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang mana ayat ni semua orang hafal dan semua orang hafaz, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang terbaik di antara 1000 bulan. Jadi muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbalik kepada persoalan yang telah Datuk ajukan kepada saya tadi, kan? Kenapa kita kena buru malam Lailatul Qadar? Kenapa tak perlu kita berjalan berjalan cari Lailatul Qadar, tapi kena memburu? Memburu ni maksudnya apa? Kena cari dalam keadaan cari kita tu sungguh-sungguh,
untuk kita dapatkan malam Al-Qadar itu. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ingin saya kongsikan kan kepada semua, kan, kalau tak sempat nanti insya-Allah saya akan kongsikan doa ni kepada WhatsApp Datuk, dan Datuk insya-Allah mungkin akan boleh post dalam FB. Kan, kalau post ke FB saya, takat rakan-rakan saya jelah yang tahu, sebab kita ni tak terkenal mana. Tapi kalau Datuk insya-Allah kan, Ustaz pun sama insya-Allah, Ustaz Anafiah kan, orang yang termasyhur di Nusantara ni. Baik. Jadi satu doa yang diajarkan oleh para alim ulama kan, untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi memperolehi malam Al-Qadar itu. Yang mana doanya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rzuqna lailatul qadr fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah wa a'inna ala ihyaha wa qiyamaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pendek je doa dia. Kan? Jadi insya-Allah nanti kalau siapa tak sempat nak catat tu, insya-Allah nanti tengok dalam Facebook Datuk Doktor insya-Allah. Yang mana doa ni bermaksud Allahumma rzuqna lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikanlah kepadaku, kan? Ataupun ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk mendapat malam Al-Qadar. Kan? Fi hadhihi sanah, pada tahun ini, wa fi kulli sanah, dan juga pada tahun-tahun yang akan datang. Kan? Wa a'inna ala ihyaha wa qiyamaha. Kan? Wa qiyamiha. Minta maaf ada tersalah sikit saya baca tadi. Wa qiyamiha. Kan? Dan bantulah kami untuk menghidupkan dan membangunkan malamnya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai ya Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Jadi ini di antara doa yang diajarkan oleh para alim ulama, yang mudah-mudahan dengan bacaan doa ini Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita untuk memperolehi malam Al-Qadar. Ingatlah bahawasanya tuan-tuan, malam Al-Qadar ini hanyalah malam yang hanya datang dalam satu malam dalam bulan Ramadan. Dan tidak ada dalam bulan-bulan yang lain melainkan bulan Ramadan. Jadi sama-sama kita cuba berusaha dengan kita memperolehi, dengan kita disuruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba dalam mencari keampunan Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Sama-sama. Dalam satu hadis yang cukup sekadar saya menceritakan secara ringkas, yang mana pernah ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat bila mana aku bertemu dengan malam Al-Qadar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Sayyidatuna Aisyah dan termasuklah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyakkanlah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, rugilah kita seandainya kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang mana ketika mana bulan Ramadan datang dalam keadaan tidak ada sebarang pengampunan. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Saya rasa cukup dulu untuk pusingan yang pertama ni. Saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Datuk, insya-Allah. Macam terputus ni.
Sila Ustaz, sila. Ada masalah teknikal sikit Ustaz. Saya dah habis hurai dah sikit tadi, Datuk. Okey. Ustaz, okey. Apa yang disebutkan Ustaz tadi, walaupun kami ada masalah teknikal sikit tuan-tuan, kita internet ni dia macam-macam tuan-tuan rumput insya-Allah. Tapi apa pun saya nak pergi balik kepada Ustaz Hanafiah. Ustaz untuk kita memburu mendapatkan Lailatul Qadar ni Ustaz dan Allah sediakan kepada kita dalam masa ataupun dalam malam-malam yang tak ditentukan bila tuan-tuan. Agaknya apa rahsianya Ustaz? Lailatul Qadar ini tidak ditetapkan, misalnya malam 27, misalnya malam 25, misalnya malam 21 ataupun malam-malam yang even, yang genap, tak semestinya malam yang ganjil. Kenapa ada Allah menyembunyikan malam sebenarnya, malam Lailatul Qadar itu? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Ustaz Zaim, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 44 surah Al-Ahzab, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Penghormatan daripada Tuhan mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika mana mereka itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa taala pada saat hari matinya. Dan Allah sediakan kedudukan yang mulia kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ayat 44 surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sediakan 3 anugerah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, khas di kalangan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, penghormatan dari Allah. Yang kedua, penghargaan dari Allah. Dan yang ketiga, kemuliaan dari Allah. Maka bila Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan penghormatan Allah kepada hamba-hambanya, bila Allah Subhanahu wa taala serlahkan penghargaan Allah taala kepada hamba-hambanya, bila janji-janji Allah memberikan, menganugerahkan kemuliaan kepada hamba-hambanya, yauma yalqaunahu salam, waktu hari mati. Mati bukan hari kesialan, tapi mati adalah hari mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Quran lagi, betapa Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada hamba-hambanya pada detik saat hari matinya, yang mana hamba-hambanya itu mendapat penghormatan dari Allah, penghargaan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Maka di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman adalah anugerah Lailatul Qadar. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar itu sebagai bukti kemuliaan yang Allah letakkan kepada umat akhir zaman. Maka sebab itu dirahsiakan supaya kita benar-benar menginginkan
mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di sisi manusia. Maka kalau kita berbalik kepada ayat 44 surah Al-Ahzab, hidup di dunia ni yang berhormat Datuk, nak cari apa? Bukan nak cari penghormatan dari manusia, nak cari penghormatan dari Allah. Hidup di dunia ni nak cari apa? Bukan nak cari penghargaan manusia. Penghargaan manusia AMN aja. Nak cari penghargaan dari Allah. Hidup dekat dunia nak cari apa? Kemuliaan dari manusia. Kemuliaan daripada manusia dapat Tun aja, Tan Sri aja. Kita nak cari kemuliaan. Maka kemuliaan itu diletakkan pada malam Lailatul Qadar. Maka perkara yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala rahsiakan. Allah Taala nak tengok kita nak ke tak nak. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar kepada umatnya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cari, kata Rasulullah. Cari, jangan tak cari. Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jangan tak dapat. Kalau tak dapat, hilang kemuliaan yang sememangnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi sikit Dato' ya. Sila. Sebab itu kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 13 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sadaqallahul azim. Setiap insan akan dikalungkan di tengkuknya, sama ada kalungan kemuliaan ataupun kalungan penghinaan. Dengan kata lain, apabila nanti maknanya roh berpisah daripada jasad, di situlah dikalungkan di tengkuk seseorang hamba Allah itu. Kalungan apa? Bukan kalungan yang mendapat pangkat Datuk Seri, tapi kalungan kemuliaan dari Allah. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Allah kalungkan di tengkuk kita kalungan kemuliaan. Jadi nanti kita apabila menuju ke alam barzah sana, kita bagaikan pengantin yang diarak penuh kemeriahan. Wah. Kalau urusil mafrus, kata Rasulullah, seperti pengantin yang diarak penuh kemuliaan. Maka pengantin tu bangga dengan apa, Datuk? Dia pengantin tu bangga dengan tepak iringan hadiah. Berapa tepak? 20 tepak. Sirih ada, duit bentuk bangau ada. Manusia bangga dengan tepak. Tapi nanti kita nak menuju kepada Allah di alam barzah, bangga dengan hadiah-hadiah yang Allah beri pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah Ustaz, cantik. Tuan-tuan dan para penonton, rugi sangat. Saya katalah, rugi sangat kalau kita tidak menyaksikan. Rugi sangat tak bawa adik-beradik, tuan-tuan bersama-sama menyaksikan program ini. Rugi sangat tak menghimpunkan anak-anak kita mendengar, tuan-tuan dan puan. Saya rasa saya dah banyak juga mendengar tentang Lailatul Qadar. Tapi ulasan yang Ustaz sebut tadi dalam 3 perkara ni, tentang penghormatan Allah, tentang penghargaan Allah, dan akhirnya tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada umat Muhammad, kepada manusia, ialah penghargaan, kemuliaan. Dan kemuliaan itu didapati daripada Lailatul Qadar. Masya-Allah tuan-tuan. Diarak tuan-tuan, macam mana hebatnya nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Malaikat-malaikat mengiringi kita tuan-tuan. Ditatangnya kita tuan, ditatangnya.
untuk pergi ke padang mahsyar, ditatamnya untuk ke atas mizan, duduk di atas mizan, ditatamnya untuk kita meniti titian sirat, dan akhirnya ditatangkan, dibukakannya pintu syurga buat tuan-tuan, buat saya, buat Ustaz Hanafiah, buat Ustaz Zaim dan teman-teman yang menyaksikan program ini ataupun teman-teman yang tidak menyaksikan program ini. Terima kasih Ustaz. Saya rasa lega lah Ustaz bila Ustaz bagikan penerangan yang macam itu. Dari tingkat ke tingkat, apa di kemuncaknya? Kemuncak kepada kemuliaan kepada umat Muhammad. Kemuncak kemuliaan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang namanya insan macam saya ni. Ialah kemuncaknya terhimpun dalam amalan-amalan yang namanya Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan, Masya-Allah Ustaz, saya harap tuan-tuan dan puan yang dirakam tuan-tuan ini FB ni boleh ambil nanti tuan-tuan sebarkan kepada kawan. Sebarkan tuan-tuan. Dia ada dalam YouTube nanti. Dalam YouTube nanti tuan-tuan sebarkan kepada kawan insya-Allah. Saya nak pergi kepada Ustaz Zaim. Ustaz, begitulah kemuliaan, status kemuliaan, puncak kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tadi disebut. Bukan title Tunnya, bukan title Datuk Serinya, bukan title Datuknya, bukan kerana kereta mewahnya, kerana disebut hartawan, kerana disebut billionaire, kerana disebut millionaire. Bukan. Ini kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada yang dianggap manusia yang dianggap paling hina macam Bilal Ibn Rabah, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dimuliakan tuan, dimuliakan. Bukan saja dikalungkan, dimahkotakan dengan penuh kemuliaan. Insan yang hitam, kulit hitam, hidung tak mancung, bibir tebal tuan-tuan, hamba pula, tetapi di sisi Allah begitu mulia. Antaranya kemuliaan itu dianugerahkan melalui Lailatul Qadar. Kita yakin sebab orang-orang ini 10 sahabat dalam hidupnya lagi dah disebut, engkau mati syurga. 10 sahabat tuan-tuan dalam hidupnya sudah ada beritahu tempatnya ialah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada Ustaz Zaim. Ustaz tentang kita nak dapat Lailatul Qadar ni dengan memburu ni, mencari tadi. Ustaz Hanafiah kata mencari dan memburu ni tentulah sudah ada bekalan-bekalan kita Ustaz. Tak bolehlah kita nak cari-cari kosong-kosong, nak buru kosong-kosong, dah tahu tak ada pelanduk pergi berburu juga tuan-tuan dan puan, tak boleh. Jadi apa dia cara pengisian dia Ustaz ni? Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar? Duduk saja, berjaga setiap malam, berjaga malam. Asal malam ganjil berjaga dengan isteri, pasang colok berjaga begitu. Atau makan-makan begitu, atau ketawa-ketawa gitu, atau gelak-gelak kosong begitu. Atau tuan-tuan dan puan, kita duduk dalam majlis lara-lara begitu. Bolehkah cara ini mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz? Sila Ustaz Zaim. Baik, terima kasih Datuk yang berbahagia Ustaz Hanafiah. Baik, soalan ni sebenarnya soalan yang sangat menarik pada saya untuk saya huraikan. Kan, adakah kalau bila sebut je kita mencari dan memburu malam Al-Qadar itu, kan, adakah hanya sekadar duduk dengan ahli keluarga sambil tengok televisyen, kan, hanya ucap malam ni malam Al-Qadar ni. Adakah boleh dapat macam tu? Tak tuan-tuan. Kan? Bila mana tadi Ustaz Hanafiah telah menjelaskan kepada kita, malam Al-Qadar ini adalah suatu penganugerahan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bagi mana-mana hamba yang dapat memperolehi malam Al-Qadar itu, maka dia akan diberikan suatu kemuliaan yang sangat tinggi. Dan sehingga kan macam mana yang telah Al-Fadhil Ustaz Hanafiah mengatakan tadi, orang yang ketika mana diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, sewaktu bila mana dibangkitkan pada hari kiamat kelak, akan dibangkitkan seolah-olah macam seorang pengantin, kan, dan diarak ramai-ramai dalam keadaan diberikan satu kalungan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi kan, kita nak mendapat title kemuliaan kan, di sisi Allah Ta'ala ini, kan, maka dia memerlukan kepada proses-proses yang tertentu dan cara-cara yang tertentu untuk kita memperolehi kemuliaan tersebut. Maka cara untuk memperolehi kemuliaan tersebut, maka tidak mestilah kita mencontohi kan tata cara ataupun amalan-amalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya nak menyentuh bila mana tadi Datuk tanya berkenaan macam mana, apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk kita memburu malam Al-Qadar ini.
Baik, tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-2024, hadis yang sahih, yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, yang mana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Di sini tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Taala, ada 3 cara yang Nabi SAW akan lakukan ketika mana datangnya pada 10 akhir Ramadan untuk memburu malam Al-Qadar tadi. Berdasarkan kepada hadis ini tuan-tuan, maka di sini Nabi buat 3 perkara. 3 perkara. Saya nak kongsi dengan sidang penonton sekarang 3 perkara je. Kita contoh cara macam mana Nabi SAW buat. Baik, benda ni mudah ya tuan-tuan. Apa 3 perkara tersebut yang dimaksudkan dalam hadis yang telah saya bacakan tadi? Maka Nabi SAW akan buat apa? Mengetatkan ikatan di pinggangnya. Kan tu maksud mendalam tu, mengetatkan ikatan kain di pinggangnya tu macam mana? Apa maksudnya? Kita akan tengok pandangan yang disebut oleh para alim ulama. Yang kedua, disuruh untuk kita menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan tu dengan cara yang macam mana? Memperbanyakkan amalan-amalan, sebagai contohnya solat-solat sunat, bacaan Al-Quran, zikrullah, dan amalan bertafakur di sepertiga malam. Dan seterusnya yang ketiga, berdasarkan kepada hadis ini, disuruh supaya kita membangunkan ahli keluarga. Maknanya kata apa? Kita imarahkan rumah kita. Hari ini kita tak boleh nak pergi sembahyang, kita tak boleh nak berjemaah di masjid, hari ini sampai orang kata apa, masih lagi dalam fasa PKP bersyarat, jadi kita nak pergi, kalau Ramadan sebelum ni kita boleh apa? Boleh 10 akhir Ramadan ni masjid ni 24 jam, 24 hours buka, jadi ramai jemaah-jemaah datang ke masjid, beriktikaf, sanggup tidur di masjid hanya semata-mata kerana nak memburu malam Al-Qadar. Saya rasa Ustaz Hanafi lebih berpengalaman sebab dia tuan imam masjid. Jadi tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, maka uraian yang pertama tadi, maka berdasarkan kepada hadis, Nabi akan buat 3 perkara tadi. Apa dia? Iaitulah Nabi akan mengetatkan ikatan pakaian di pinggang. Jadi Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahawasanya yang dimaksudkan Nabi SAW mengetatkan ikatan pakaiannya di pinggang ataupun kainnya di pinggang, maksudnya apa? Nabi SAW akan menjauhi isterinya, menjauhi maksudnya tidak akan bersama dengan isterinya selama mana berada pada 10 akhir malam Ramadan tersebut. Kerana apa? Kerana nak memberikan masanya untuk Allah. Hari ini tuan-tuan, kita cuba memberikan masa kita untuk Allah. Dalam musim-musim PKP ni tidak ada alasan lagi sepatutnya. Kita banyak masa di rumah. Dah kalau bila banyak masa di rumah, maka banyakkan amal ibadah kita. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan, menghidupkan amalan telah pun tadi saya huraikan, yang mana memperbanyakkan dengan amalan baca Al-Quran, zikrullah, dan juga tafakur, dan seterusnya membangunkan ahli keluarga kita. Hari ini anak-anak kita cuti lagi sekolah, sebab musim PKP ni tak boleh lagi pergi ke sekolah, jadi tak ada alasan untuk kita tidak membangunkan ahli keluarga kita. Kita ajar anak-anak kita, cuba imarahkan rumah kita dengan apa? Dengan solat-solat sunat secara berjemaah. Tak perlu buat banyak-banyak. Jangan kalau hari ni kalau kita buat pertama kali dalam hidup, saya ni ustaz buat pertama kali dalam hidup ni nak semayang berjemaah dengan ahli keluarga. Ni pula bincang bab malam Al-Qadar, ustaz nak suruh saya bangun sama-sama dengan ahli keluarga untuk buat solat-solat sunat. Maka tak perlu buat solat-solat yang berat-berat. Kita buat solat-solat yang khafif, yang ringan-ringan. Buat solat sunat tahajud, buat solat sunat apa lagi, taubat. Itu sekadar itu yang kalau kita mampu buat untuk kita istiqamah sepanjang pada 10 akhir Ramadan ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memperolehi kerahmatan dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala alam.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada Datuk. Terima kasih tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan ya, ini kita boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah buat. Hanya yang dah buat mempertingkatkan apa yang dia buat. Yang belum buat, malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan lakukan. Malam ini malam 25 tuan-tuan. Malam 25. Kemungkinan besar malam ini ialah berlakunya malam yang disebut malam Al-Qadar itu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Kepada misalnya yang tak mengejutkan anak dan isteri, malam ni kita kejutkan tuan-tuan. Ada satu hadis mengatakan, bangun seorang suami yang bangun malam mengejutkan isterinya, kalau tak bangun, dipercikkan air ke muka isteri, renjiskan air ke muka isteri. Bangun seorang isteri yang bangun malam, mengejutkan suaminya untuk sama-sama bertahajud, kalau susah nak bangun, ambil air percikkan ke muka suaminya. Tuan-tuan, inilah yang nak dilakukan. Inilah satu cara yang diajar detail. Nabi Muhammad mengajar kita detail tuan-tuan. Tak nak bangun jangan digoyang-goyang begitu, jangan. Sampai nak runtuh katil menggoyang dia. Dia tak bangun juga tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan gunakanlah yang halus. Renjis-renjisan itu halus tuan-tuan. Renjis-renjis dipilih tu halus tuan-tuan dan puan. Tentang anak dan keluarga sekali tuan-tuan dan puan. Perbanyakkan insya-Allah tadarus Al-Quran, perbanyakkan bacaan Al-Quran, banyak menangis. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah tuan-tuan, Nabi nangis, sahabat nangis. Tuan-tuan, mereka beriktikaf di masjid, ada gambaran menunjukkan dalam hadis, tuan-tuan, rambut mereka ikat tuan-tuan. Mereka ikat dengan dinding tu. Cari tali, ikat dengan dinding, sambung dengan rambut. Kalau misalnya kita tersengguk tuan-tuan, cerah. Tersengguk, cerah begitu. Begitulah tuan-tuan usahanya mereka untuk mendapatkan kemuliaan macam Ustaz Hanafiah menyebut tadi. Apa kemuliaannya? Semuanya terkandung dalam Lailatul Qadar. Tuan-tuan nampak nak pergi pada Ustaz Hanafiah. Ustaz ya, kalau begitulah usaha yang nak dibuat tuan-tuan ya. Usaha nak dibuat. Sekarang ni kita dalam COVID macam Ustaz Zaim kata tadi. Kita dalam PKPB sekarang ni tuan-tuan nampak ya. Masa banyak. Kalau dalam sejarah hidup kita 60 tahun, 59 tahun, tuan-tuan, kita tak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu business as usual, bisnes macam biasa saja. Maka tuan-tuan, tahun yang ke-60 ni catatlah satu sejarah. Catatlah satu sejarah, tahun ini aku nak berusaha, aku nak menunjukkan satu sikap yang sangat positif. Aku nak mencapai satu impian oleh semua umat nakkan impian ini. Aku nak dapatkan Lailatul Qadar. Oleh itu Ustaz Hanafiah ya. Macam mana caranya? Saya yakin sebahagian daripada kita tak ada exposure, tak ada pendedahan. Sebahagian daripada kita tak pernah dengar tentang Lailatul Qadar ni betul-betul tuan-tuan. Mereka mungkin boleh baca. Mungkin Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin boleh baca. Tapi tuan-tuan baca saja apa artinya tidak diterangkan. Masjid tidak disemayang di rumah. Jadi perangan-perangan daripada ustaz macam Ustaz Hanafiah punya perangan tadi, mereka tak dengar. Bila mereka tak dengar tuan-tuan, mereka tak tahu. Bila mereka tak tahu, inilah namanya business as usual. Macam biasa je, macam biasa. Tak ada satu signifikan. Padahal tuan-tuan zaman Nabi, 10 malam yang terakhir, mereka tinggalkan rumah, tinggalkan isteri. Tadi tengok tuan, tinggalkan isteri. Duduk beriktikaf di masjid. Dan tuan-tuan kata kalau tuan-tuan pergi Timur Tengah, ya, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi mana-mana tuan-tuan dan puan. 10 malam yang terakhir, orang datang daripada Jazirah Arab tuan-tuan, datang. Yang berkereta dengan kereta, yang kapal terbang dengan kapal terbang, yang berunta, yang berkuda dan sebagainya, datang berhimpun di kota Mekah dan kota Madinah. Terutama di kota Mekah tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kita di Malaysia tuan-tuan, mengah dah. Minggu yang kedua dah mengah, minggu yang ketiga tak datang, minggu yang keempat duduk di rumah, tengok televisyen, tengok di rumah, buka kita punya handphone kita, duduk di rumah, ada dengan kawan tuan-tuan, kita bersembang dekat pangkin depan rumah, sampailah nak menjelang subuh, kita bersembang lagi. Tapi amalan-amalan tidak juga dibuat. Apa nasihat Ustaz Hanafiah kepada kalau ada teman-teman kita masuk dalam kategori kumpulan yang seperti ini Ustaz? Sila Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, yang mudah saya perkatakan di sini perbezaan pemahaman masyarakat Arab tentang nilai Lailatul Qadar
dengan pemahaman masyarakat Melayu. Minta maaf lah, ada perbezaan. Waktu saya belajar di Mekah dulu, di Darul Ulum, bersama dengan Syekh Yassin Padang. Jadi maknanya apabila dirujuk satu kitab Mukasyafatul Qulub dikarang oleh Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, dah wafat tahun 505 Hijrah. Maka Imam Al-Ghazali mendatangkan nas menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah hari raya untuk para malaikat. Bagi kita, umat manusia, kita ada dua hari raya, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Manakala para malaikat juga ada dua hari raya. Yang pertama Lailatul Nisfi min Sya'bana dan Lailatul Qadar. Maknanya bagi para malaikat dua hari rayanya ialah malam nisfu Sya'ban dan malam gilang gemirang Lailatul Qadar. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bagi para malaikat, dia memulakan hari rayanya dengan malam nisfu Sya'ban dan kemuncak hari raya malaikat itu adalah Lailatul Qadar. Yang berhormat Datuk Ustaz Zaid, kalau kita kiralah malam nisfu Sya'ban 15 hari bulan Sya'ban menuju ke Lailatul Qadar itu, kata Imam Ghazali, jumlah malamnya 40 malam. Jadi kalau kita kira 15 hari bulan Sya'ban menuju ke 25 hari bulan Ramadan, cukuplah 40 hari 40 malam. 25 ni dia tengah-tengah. 25 itu tengah-tengah daripada 21 dengan 29. 25 juga tengah-tengah antara 23 dengan 27. Jadi 25 ni nilai yang ideal, Datuk. Maka diambil nilai bahawa para malaikat, maknanya itu yang banyak ustaz menyatakan pecutan terakhir tu kerana para malaikat dia dah memulakan hari raya dia daripada nisfu Sya'ban, kemuncaknya malam yang ke-40 tapi tak pasti 41 ke 40 ialah Lailatul Qadar. Dan malaikat dia menyambut hari raya dia tak sama dengan kita. Apabila malaikat menyambut hari raya, Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan tentative programnya untuk para malaikat. Apa dia? Ayat keempat surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kemuncak hari raya bagi para malaikat itu ya, seluruh malaikat turun ke muka bumi diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Turun untuk apa? Membawa rahmat, diagihkan kepada umat manusia dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi malaikat menyambut hari raya bukan untuk seenak rasa, secukup selera, tapi malaikat menyambut hari raya membawa rahmat Allah, membawa maghfirah dari Allah untuk kita. Allah. Itu dia, tak sama malaikat berhari raya dengan kita berhari raya. Jadi sekali lagi saya minta kemaafan. Pemahaman kita tentang istilah Lailatul Qadar tu berbezalah. Saya pun faham apabila belajar kat Mekah sana. Itu belajar cara pondok di sana lah. Darul Ulum baru kita, penerangannya macam gitu. Itu yang masyarakat Arab daripada 9 negara Arab semua datang. Ya, mereka memastikan bahawa kemuncak hari raya malaikat, yang malaikat berhari raya itu membawa rahmat Allah, membawa kemuliaan dari Allah, membawa maghfirah dari Allah untuk kita. Tak anda ke? Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tambah sikit lagi tu. Sila. Sila sangatlah, sila sangat. Jadi
Apabila malaikat dah turun dari langit diketuai oleh Jibril alaihissalam, turun mengagih-agihkan rahmat Lailatul Qadar. Memang Allah Subhanahu wa taala nak bagi punya. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran bilakah detik permulaan, bilakah detik pengakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu detik terakhir. Anugerah dari Allah. Ayat 5 surah Al-Qadar. Maka Asy-Syaikh Osman Al-Khubawi menulis dalam kitabnya, dah wafat 200 tahun yang lalu, dalam penafsiran, setelah Jibril alaihissalam dan para malaikat mengagih-agihkan rahmat Lailatul Qadar, tiba-tiba yang Muhammad Datuk, ada yang tak habis diberi. Mula-mula bagi kepada Haji Wagiman, Wagiran, Wagimin, Wagino, pekat lagi Wagio. Lepas tu bagi pula Haji Tugiman, Tugiran, Tugimin. Bagi pula Suparman, Sudarman, Suratman. Tiba-tiba ada seorang lagi namanya Man ni tak dapat diberi. Tak tahu kenapa. Mungkin tidak memenuhi kriteria untuk mendapat BRIM, bukan mendapat BRIM, mendapat Lailatul Qadar. Oleh kerana tak memenuhi kriteria di sisi Allah, biizni rabbihim, maka tak dapat diberilah rahmat itu. Maka apabila terbit fajar, Jibril alaihissalam dan para malaikat naiklah ke langit. Dalam tafsirnya. Maka Jibril alaihissalam pun beri laporan. Rabbi balaghtu rahmataka fi hadhihi layla walakin baqiyat fadlah. Wahai Tuhanku, aku dah agih-agihkan rahmat anugerah istimewa engkau kepada hamba-hambamu yang menjadi pilihan engkau biizni rabbihim. Akan tetapi masih lagi ada saki-baki yang tinggal. Nak buat apa? Peruntukan kerajaan negeri tahun ni, habiskan tahun ini. Jadi maknanya ada saki-baki lagi, nak buat apa? Allah Ta'ala berfirman, isrifha ila mawalidil ladzi qad ulidu fi hadhihi lailah. Wahai Jibril, turun semula ke dunia, engkau bagi saki-baki Lailatul Qadar rahmat yang tak habis tu kepada bayi-bayi yang dilahirkan pada malam gilang gemilang Lailatul Qadar. Allah. Maka Jibril tanya, bayi siapa? Tak kira lah sama ada bayi yang dilahirkan daripada perut Markona, ataupun bayi dilahirkan daripada perut Wong Siu Moi, ataupun bayi yang lahir daripada perut Lakshmi. Semua dapat. Tak kira bayi orang yang beriman ataupun bayi orang kafir. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apa ertinya saki-baki Lailatul Qadar, rahmat Lailatul Qadar diberikan kepada bayi-bayi itu? Saki-baki. Apa ertinya saki-baki? Yang cek tak berpalang semua insan-insan lain dah ambil. Ini ni, saki-baki ni diberikan kepada bayi-bayi yang dilahirkan. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Rasulullah bersabda, bayi-bayi yang dilahirkan malam itu dapat saki-baki rahmat Lailatul Qadar. Dengan rahmat Lailatul Qadar itu nanti apabila bayi itu dewasa kelak, rahmat Lailatul Qadar itu membuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Mata mukminan, matilah dia sebagai orang yang beriman. Pengalaman saya lah Datuk. Jadi dulu saya ada, ambil lah ngajar saudara baru. Jadi saya minta lah tarikh lahir saudara-saudara baru tu. Minta apa? Kita nak convert. Kalau dia lahir pada 1 Mac 1970, kita cuba tukar tarikh itu. Menakjubkan, 6 orang tarikh lahir saudara baru yang saya cuba tukar, saya dapati kebanyakannya lahir pada 27 Ramadan. Ada yang lahir 21. Sah dia lahir malam gilang gemilang Lailatul Qadar. Allah. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah Ustaz. Tuan-tuan, saya tengok Ustaz Hanafiah ni menerangkan
Seolah-olah ada bawang depan saya, Ustaz, ada bawang. Kopak satu-satu kelopak dia, kopak satu-satu kelopak dia, kopak satu-satu kelopak dia, hingga nampak mempuluh bawang tu tuan-tuan, mempuluh bawang tu. Sampai pekat mempuluh tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Jibril dan malaikat bagi rahmat ke. Hari raya dia tuan-tuan. Raya dia bukan makan gendang, bukan makan ketupat, bukan makan lemang, bukan makan burasak. Ni macam cakap Bugis. Bugis ni makanan dia. Burasak nama dia. Bukan. Tuan-tuan, raya bagi mereka ialah menghadiahkan rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada itu ada pula tercicir tuan-tuan. Ada cicir lagi. Untuk siapa yang tercicir ni? Untuk bayi-bayi yang dilahirkan dalam malam Lailatul Qadar. Supaya dengan itu terbukalah rahmat dan rahim Allah, memberikan hidayah kepada mereka itu. Sama ada Cinanya, sama ada orang Indianya, sama ada orang kafirnya, apalagilah orang Islamnya tuan-tuan dan puan. Allah. Cantiklah Ustaz Nafi. Ustaz Nafiah ni memanglah Masya Allah. Tuan-tuan, Ustaz Nafiah ni pun saya ingat orang-orang Jawa juga. Pasal tadi semua Jawa disebut tuan-tuan. Waktu Kiman, waktu Ledung, waktu semua Jawa-Jawa tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi apa pun tuan-tuan, tak kira Jawa, tak kira Melayu. Kita kena malam ni tuan-tuan. Siapa saja. Orang Jawa pun kalau tak dapat Lailatul Qadar, apalah guna kejawaannya. Orang Melayu tak dapat Lailatul Qadar, apalah guna kemelayuannya. Orang Arab kalau tak dapat Lailatul Qadar, apalah guna kearabannya tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Sebab itu marilah kita sama-sama pergi Ustaz Zaim. Ustaz Zaim ya, begitulah tuan-tuan yang disebutkan oleh hebatnya Lailatul Qadar ni. Hebatnya. Sehingga melibatkan hari raya para malaikat. Malaikat punya raya Nisfu Sya'ban hari raya, dan kemuncak hari rayanya ialah malam Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Ustaz, apa yang saya nak sebutkan kepada Ustaz Zaim? Ustaz dah sebut tadi amalan-amalan. Ustaz dah sebut. Saya nak sebut tentang anak-anak muda ni Ustaz. Anak muda saya memang tak tinggal nak sebut anak muda ni. Sebab saya sangat concern, saya sangat simpati kepada anak muda. Anak muda ni tuan-tuan, saya tak tahulah di mana puncanya, macam mana nak cari puncanya, macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Masalahnya tuan-tuan dan puan, sampai satu peringkat saya ada bukti-bukti yang nyata tuan-tuan dan puan. Anak muda sampai tidak minat kepada agama tuan-tuan. Anak muda tidak minat kepada Allah. Anak muda tidak minat kepada Rasulnya. Anak muda kita tidak minat kepada kitab-kitabnya. Anak muda kita tidak minat kepada perkataan-perkataan dan pelakuan-pelakuan Nabi yang dirakamkan dalam hadis. Anak muda tak minat nak berjumpa dengan ulama-ulama. Anak muda tak minat nak jumpa tuan-tuan imam. Macam Ustaz Hanafiah ni yang punya begitulah ilmunya. Tapi dia tidak dikunjungi oleh anak muda di tempat di mana dia bertugas tuan-tuan dan puan. Jadi Ustaz, untuk anak-anak muda ni, macam mana kita nak masukkan? Yang pertama, pendedahan mengenai Lailatul Qadar. Nombor dua, ilmu mengenai Lailatul Qadar. Nombor tiga, keinsafan untuk beramal mengenai Lailatul Qadar. Nombor empat, jadilah anak-anak dengan Lailatul Qadar ini. Bermulalah anak-anak yang beriman, anak-anak muda yang beriman, remaja yang beriman. Dengan tuan-tuan dan puan, kata orang tuan-tuan dan puan, langkah pertamanya kalau belum melangkah lagi, langkah pertamanya bila kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Sila Ustaz Zaim. Baik, terima kasih Datuk yang berbahagia Datuk dan yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Jadi soalan saya ni pun Allahu Akbar, memang kena sangatlah kan, sebab soalan cerita pula pasal anak-anak muda kan, dan apa yang menyedihkan kita hari ni memang betul Datuk kan. Saya rasa Ustaz pun sama tahu kan, berkenaan dengan situasi anak-anak muda kita hari ni yang langsung tak berminat dengan agama, yang langsung tak berminat untuk dengan amal ibadah, yang langsung tak berminat dengan Allah, tak berminat dengan, yang lebih membimbangkan lagi, tak berminat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ini satu bala yang besar, satu musibah yang sangat besar. Yang kita harapkan mudah-mudahan dan Allah Taala lindungi semua kita dan pada akhir zaman ni. Baik, berbalik kepada persoalan yang telah diajukan oleh yang berbahagia Datuk tadi, kan, bagaimana cara untuk kita menarik anak-anak muda kita supaya menghargai malam Al-Qadar itu sendiri, menghargai peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah dalam malam Al-Qadar dan mengetahui akan ilmu berkenaan dengan malam Al-Qadar. Sebab itu muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tengok di sebelah tepi saya ni live komen ni ramai orang yang mungkin di antara ramai-ramai orang semua ni semuanya bergelar ibu dan bapa.
Dan saya mengajak ibu-ibu, ayah-ayah sekalian kan untuk sama-sama kita mengambil peluang pada tahun ini. Peluang yang setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan musim COVID-19, wabak COVID-19. Maka peluang yang boleh kita jadikan pada hari ini adalah mewujudkan kembali institusi kekeluargaan Islam dalam rumah kita. Dan sebab itu kalau seorang ayah seorang ibu tunjukkan contoh yang baik, tunjukkan contoh yang baik untuk kita beramal ibadah di hadapan anak-anak. Kita ajak anak-anak kita untuk kita sama-sama beribadah. Yang saya rasa saya telah huraikan pada pertemuan yang lalu bersama-sama dengan Datuk dalam bab isu tentang liat, isu liat, yes. Liat sayang, kan? Saya dah bagi contoh dah, kan? Yang mana peluang ini kita kena jadikan supaya apa? Institusi kekeluargaan Islam itu bermula daripada rumah-rumah kita. Jadi hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, tugasan untuk memperbaiki anak-anak muda hari ini bukan hanya diserahkan kepada guru-guru di sekolah. Tugasan ini juga bukan hanya diserahkan kepada tok-tok imam, kepada siapa-siapa saja, para pendakwah, tetapi tugasan ini juga perlu diambil berat oleh ibu bapa hari ini. Perlu kita sama-sama berganding bahu untuk membantu anak-anak muda kita hari ini. Sebab itu kita nak salahkan anak-anak muda hari ini pun tak boleh juga. Kadang-kadang disebabkan kerana apa? Kecuaian daripada apa? Proses pembelajarannya bermula daripada rumah. Kalau di rumah bab-bab agama tidak ditekankan, maka akhirnya di luar pun mungkin akan menjadi masalah yang cukup besar. Sebab itulah muslimin, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak semua bagi sidang penonton yang dapat melihat hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama dapat memperbaiki amal ibadah kita dan seterusnya dapat membawa ahli keluarga kita untuk kita menuju ke pintu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di musim penghujung malam Al-Qadar ini, musim penghujung akhir Ramadan ini, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup di situ untuk huraian saya. Datuk, silakan. Okey, para penonton yang hormati sekalian mengenai masalah remaja ni. Saudara, masalah ni pada saya lah. Setelah saya menziarah masjid dan surau, memberikan sedikit input-input di masjid dan surau sejak 40 tahun yang dulu. Ustaz Hanafiah sejak 40 tahun yang dulu sampailah sekarang. Bersama almarhum Datuk Harundin, bersama almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, bersama almarhum yang baru ni Datuk Ismail Kamus yang baru meninggal, bersama Datuk Ishak Bahrom, bersama Datuk Hashim Yahya, tuan-tuan. Kita pusing satu negara, tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang, kita dapati participation anak-anak muda hampir-hampir sama saja, tuan-tuan. Sama. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengaibkan, tuan-tuan. Sangat-sangat memilukan. Dan inilah, tuan-tuan, inilah gambaran macam mana kedudukan agama kita 20 tahun daripada sekarang. Macam mana kedudukan Islam 30 tahun daripada sekarang. Bila tuan-tuan dan saya, tuan-tuan, pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pengganti kita nanti, anak-anak kita nanti, tuan-tuan dan puan, tidak dapat menghidupkan agama sebagaimana kita menghidupkan agama. Inilah yang perlu dipersoalkan, inilah, tuan-tuan. Saya harap insya-Allah Ramadan ini dengan COVID ini, dengan PKP ini, memberi satu keinsafan yang sangat besar kepada kita. Keinsafan yang sangat mendalam kepada kita untuk kita mengasihi agama Allah, mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, apa yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan, hanya tadi yang anak-anak muda tadi. Tuan-tuan, sebelum kita ada satu round lagi, satu pusingan lagi Ustaz Hanafiah, satu pusingan lagi. Sebelum tu saya nak ambil 1 minit. Tuan-tuan, untuk anak muda ni, tuan-tuan, untuk anak muda ni. Saya harap untuk anak muda ni, insya-Allah, mari kita, tuan-tuan, kalau boleh anak-anak muda ni, saya sediakan, tuan-tuan, satu buku yang saya tulis, tuan-tuan, untuk anak muda ni. Buku ini namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ni. Ini Ustaz Hanafiah, buku yang ke-41 saya tulis. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Namanya, tuan-tuan, supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Dapat mengkhidmati ibu dan ayah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemesraan, dengan penuh jiwa Islam, jiwa keimanan.
memberikan khidmat yang terbaik kepada ibu dan ayah. Kalau anak yang tak jaga semayang, anak yang tak pergi masjid, anak yang tak duduk majlis ilmu, anak yang berpoya-poya siang malam, pagi dan petang, anak yang terperangkap dengan berbagai-bagai perkara maksiat, tuan-tuan dan puan. Macam manalah anak-anak itu nak menghadiahkan sepotong ayat bila mak bapak berada dalam sakratul maut. Apa yang kita nak tunggu-tunggu? Apa yang dia kena pilih mak bapak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tuan-tuan, inilah dia. Yang saya tulis ini, saya minta dengan bahasa lembut, dengan bahasa memujuk, supaya anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan dan puan, juga saya nak sebutkan, tuan-tuan dan puan. Saya, tuan-tuan, mungkin Ustaz Zaim dah tahu, tapi bagi Ustaz Hanafiah, Ustaz Hanafiah, saya sedang mengusahakan Ustaz Hanafiah. Penubuhan membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah ni dibuat secara non-profit making. Satu sen pun bukan untuk keuntungan. Dananya didapati daripada 5 sumber. Wakaf, zakat. Kita bukan pemungut zakat, tapi kita menerima zakat. Kemudian tu sedekah, kemudian tu tuan-tuan infak, amal jariah, fi sabilillah, fidyah dan sebagainya. Untuk membangunkan kompleks, tuan-tuan, yang jumlahnya adalah 12 juta ringgit. Saya dah beli tanahnya 1 juta ringgit dan tanah itu diwakafkan untuk didirikan bangunan ini. Tuan-tuan, dalam bangunan ini ada masjid, tuan-tuan. Saya nak tunjukkan pada imam. Imam daripada Johor, tuan-tuan. Kawan saya ni. Ini masjid, tuan-tuan, boleh muatkan 1000 orang. Dalam kompleks ni ada masjid boleh memuatkan 1000 orang. Dalam masjid ini besok, tuan-tuan, bila sudah siap, bila kita menerima tiap-tiap hari ada 250 orang. 250 orang di sini, tuan-tuan. Maka setiap pagi pukul 4.30 mereka akan bangun. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, tahajud, kemudian menangis di depan Allah, witir dan menangis di depan Allah. Inilah, tuan-tuan, yang kita nak buat. Satu-satunya dalam dunia. Ini dipanggil sebagai prototype. Tak ada dalam mana-mana. Tak ada di Middle East, tak ada di negara Jepun, tak ada di Amerika, tak ada di Eropah. Tak ada di mana-mana pun, tuan-tuan. Yang akan ada di Malaysia ni. Batu 15, Sungai Semungkit, 10 Langat. Kira 20 minit bawa kereta daripada Kajang, tuan-tuan dan puan. Inilah, tuan-tuan, bangunan yang kita akan bangunkan, insya-Allah. Tuan-tuan, saya harap dengan semangat 10 Ramadan, dengan semangat Lailatul Qadar, tuan-tuan, dermalah, infaklah, tuan-tuan. Wakafkanlah, zakatkanlah. Tuan-tuan, infakkanlah, fidyahkanlah. Tuan-tuan, untuk kita dapat bersama-sama melambai umat Muhammad, menggamet umat Muhammad. Mari. Apa dia? Mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Anak-anak pun mari. Mati dalam husnul khatimah. Yang muda mati dalam husnul khatimah. Yang dewasa mati dalam husnul khatimah. Yang tua pun terutamanya, marilah kita sama-sama mati dalam husnul khatimah. Inilah yang sedang saya usahakan, Ustaz. Saya harap teman-teman yang menyaksikan program ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan Ustaz Zaim, malam petang ini, tuan-tuan, kehadiran orang yang pergi kepada Facebook kita nampaknya begitu tinggi, tuan-tuan. Nampaknya orang seronok dah dengar Ustaz Zaim. Orang seronok nak dengar cerita daripada Ustaz Hanafiah. Lain kali, Ustaz, kalau saya panggil, kalau saya jemput Ustaz, saya harap sangatlah tidak ada jawapan no answer. Tak mau no answer. It's always yes answer. Untuk kita sama-sama memberikan kesedaran, keinsafan dan pembangunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, boleh hubungi kita terus 0136283985. 0136283985. 0136283985. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Puan Soraya namanya. Memang Puan Soraya ni jam dah. Handphone dia jam. Tuan-tuan bolehlah bagi WhatsApp, bolehlah bagi SMS. Sebut apa yang tuan-tuan mahu daripada dia, insya-Allah. Dia akan balas nanti, tuan-tuan puan. Jadi cukup sebagai itu, tuan-tuan. Saya nak pergi balik kepada Ustaz Hanafiah. Ustaz, ini yang akhir ni, Ustaz. Dalam masa 2-3 minit agaknya. Ustaz, yang akhir ni untuk Lailatul Qadar ni, Ustaz, kalau kita katakanlah, Ustaz, kita tak jumpa juga Lailatul Qadar ni. Dan tahun ni, tuan-tuan, habis saja Syawal, kita pun matilah, Ustaz. Apa pertaruhan kita? Apa yang kita nak tadi tak ingat? Apa persembahan kita? Apa yang kita nak buat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak lain-lain cara untuk kita berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ditakdirkan atas kekurangan kita, atas ketidakmampuan kita, atas ketidakprihatinan kita, kita tak dapat Lailatul Qadar dan tidak meraihkan malam-malam Lailatul Qadar ini. Sila Ustaz Hanafiah. Sila Ustaz.
Terima kasih yang berhormat Datuk. Maka dalam hal ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani yang saya ambil potongan hadisnya sahaja, wa yusamma zalikal lail lailatul jaizah, dinamakan malam hari raya Aidil Fitri itu juga dengan nama malam penganugerahan hadiah. Maka dalam hal ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi khabar berita gembira kepada kita, kalaupun agak sukar nak memastikan dapat atau tak dapat Lailatul Qadar, ada satu malam yang mesti dapat punya, malam hari raya Aidil Fitri. Malam hari raya Aidil Fitri itu Rasulullah namakan dengan istilah Lailatul Jaizah, malam penganugerahan hadiah. Lailatul Qadar lain. Jadi setelah kita menyempurnakan ibadah puasa, Allah dah berjanji, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, saya ambil yang mudah, dah 2 minit ni. Maknanya apabila kita dah sempurnakan ibadah puasa sebulan Ramadan, memang layak kita mendapat hidayah dan hadiah istimewa dari Allah. Kalaupun kita sangsi, tak dapat ke aku tahun ni Lailatul Qadar, masih ada lagi Lailatul Jaizah. Maka malam raya namanya Lailatul Jaizah. Pagi raya namanya Al-Yaumul Jaizah. Sebab itu sembahyang raya tu yang berhormat Datuk kena pakai baju baru. Kerana apa pakai baju baru? Meraihkan, mensyukuri hadiah yang diraih, diperoleh pada malam raya. Sebab itu malam raya apabila nak dapat hadiah, dia kena nyanyi. Bukan nyanyi lagu Happy Birthday to you. Nyanyiannya Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kamu itu dengan bertakbir. Kerana confirm dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian ya. Masih ada lagi tuan-tuan. Orang putih kata ada there is a light at the end of the tunnel. Maknanya kalau tak dapat Lailatul Qadar dan besok selepas Syawal kita mati tuan-tuan dan puan, ada lagi tuan-tuan offer daripada Allah, tawaran daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita malam hari raya tuan-tuan. Malam hari raya tu ada malam yang penuh dengan barakah. Hiasilah malam hari raya tu. Janganlah leka-leka membakar-bakar meriam pula. Umur 60 tahun bakar meriam lagi Ustaz. Jangan. Janganlah umur 65 tahun dengan cucu-cucu main bunga api lagi Ustaz. Jangan Ustaz, jangan. Sebab itu insya-Allah hiasi dengan takbir, hiasi dengan tahmid, hiasi dengan tasbih. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Sampai pagi tuan-tuan, sampai pagi. Pakai baju cantik-cantik, wangi-wangian, bersama dengan kaum keluarga. Ini hari raya. Kalau tuan-tuan tengok di Timur Tengah hari raya, segala anak, segala isteri dia buat. Orang tak buat kat masjid kebanyakannya. Di Padang tuan-tuan, di Padang mereka buat. Pasal apa tuan-tuan? Nak merayakan kemenangan. Inilah kemenangan. Kemenangan Lailatul Qadar pun kemenangan. Dan malam hari raya pun satu kemenangan kepada mereka yang berpuasa kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak juga 2 minit untuk Ustaz Zaim. Ustaz, Ustaz ini penyelaras kepada masjid-masjid wilayah ni. Banyak masjidnya, zon 4 yang diselesaikan, yang diawasi oleh Ustaz. Ustaz, dalam hal kita merayakan ni, nampaknya tahun ni Ustaz, tahun ni minta maaf lah, COVID-nya, PKP-nya tak dapat. Ada orang kata tidak meriah. Tak meriah. Pasal agaknya tidak ziarah-menziarah. Tetapi macam mana di sisi Allah? Apa arti meriahnya sambutan Aidil Fitri ini di sisi Allah? Apa kemeriahan tu? Berbeza dengan pengertian kemeriahan yang ada pada kepala Dr. Hassan Ali ni. Sila Ustaz. Okey, masa tu baik. Ini dalam beberapa minit untuk saya sebut secara ringkas lah. Jadi berbalik kepada persoalan yang telah diajukan oleh Datuk tadi, berkenaan dengan apa yang meriahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri yang tak lama lagi insya-Allah yang akan kita sambut
dalam beberapa hari saja lagi. Baik, jadi kemeriahan yang disebutkan sini saya rasa jelas. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafiah tadi berkenaan dengan kita memperbanyakkan bertakbir pada malam raya tersebut. Dan sebab itulah bertakbir di malam raya tersebut di antara amalan yang menjadi kesunahan baginda Nabi SAW dan untuk kita banyakkan bertakbir pada malam raya. Sebab itu sebahagian tempat kalau sekarang ni kalau di kampung-kampung masih lagi dilakukan. InsyaAllah saya rasa masih lagi dilakukan. Dan sebahagian tempat ada yang melakukan takbir secara berjemaah, datang ke rumah kan. Jadi sebab jangan hanya semata-mata bila malam tu kita nak menghidupkan untuk kita bertakbir bertahmid dan juga bertahlil pada malam raya tersebut hanya semata-mata memang tuan rumah sediakan makan. Tapi kena ingat hari ini siapa yang duduk dalam majlis ilmu yang sedang kita bicarakan pada hari ini kena ingat balik apa yang telah Ustaz Hanafiah sebutkan tadi yang kebenaran kalian boleh kita ni tak termasuk dalam orang yang mendapatkan malam Al-Qadar tadi at least kita dapat malam orang yang mendapat anugerah yang terakhir yang Allah Ta'ala confirm nak bagi pada kita. Apa dia? Lailatul Jalisah yang sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Hanafiah sebutkan tadi. Jadi Lailatul Jalisah tadi ni kita kena banyakkan takbir dan banyakkan tahmid dan banyakkan tahlil di malam raya tersebut. Dan mudah-mudahan kita akan memperolehi apa yang telah disebutkan tadi insya-Allah. Jadi Datuk, sikit lagi saya nak tambah kerana tadi saya terlupa dalam huraian berkenaan dengan anak muda yang tidak mahu menghargai malam Al-Qadar itu. Jadi apa yang telah saya nak simpulkan di sini adalah apa, ibu-ibu ayah yang terahmati Allah Taala sekalian, maka ingatlah satu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis saya nak bacakan ni saya bagi tahu tentang status dia dia adalah termasuk dalam hadis yang dhaif. Walau bagaimana hadis yang dhaif sekalipun, maka sebahagian ijma' ulama mengatakan boleh dijadikan untuk kelebihan kita beramal. Nabi SAW sebut addibu auladakum bi thalathi qisal. Nabi kata ajari anak-anak kamu dengan 3 perkara. Ni kunci untuk kita jadikan anak-anak muda kita ni kembali kepada jalan Allah. Iaitulah ajari anak-anak kita ni dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Nabi kata ajari supaya anak-anak kamu mencintai nabi kamu. Ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitulah hubbi ahli baiti. Yakni ajari anak kamu supaya apa? Mencintai akan ahli kaum keluargaku dan ahli bait. Dan yang ketiga kata Nabi SAW wa tilawatil Quran, dan ajari juga anak kamu supaya dapat membaca Al-Quran. Jadi musim Ramadan ini kita jadikan peluang ni insya-Allah, mudah-mudahan dengan kunci yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sedikit sebanyak dapat membuka segala kemuskilan ibu-ibu dan ayah-ayah dalam membentuk peribadi anak-anak, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menghidupkan malam akhir Ramadan kita dan juga menghidupkan malam raya kita dengan kita senantiasa mentaati dan patuh pada perintah Allah insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Zaim, terima kasih Ustaz Hanafiah. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak jemput, awal-awal saya nak jemput. InsyaAllah program ini tuan-tuan akan berterusan selepas COVID. Program ini akan berterusan selepas Ramadan. Program ini akan berterusan selepas Syawal. Jadi tuan-tuan, kita banyak lagi nak berjumpa dengan Ustaz Zaim, nak berjumpa dengan Ustaz Hanafiah tuan-tuan. Kita nak panggil daripada Johor. Bukan payah drive datang Kuala Lumpur, tak payah. Tak payah tuan-tuan. Bergolek-golek daripada sofa tertidur, boleh tengok telefon, boleh terus dengan kita dah tuan-tuan. Tak payah bergerak dah. Inilah teknologi moden, teknologi yang kita mesti gunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah, saya harap nanti bila saya hubungi Ustaz Hanafiah, hubungi Ustaz Zaim, janganlah tuan-tuan, jangan tuan-tuan mengata tidak. Jangan tuan-tuan mengata tak boleh. Jangan tuan-tuan nanti teman-teman saya mengatakan tak ada masa. Jangan saya sibuk.
Tuan-tuan, inilah dia kesibukan untuk agama ni tuan-tuan. Masya Allah. Saya tak tahulah apa dia ajarnya, apa ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, terima kasih yang tak terhingga kepada tuan-tuan dan puan. Saya tengok hari ini tuan-tuan yang datang bersama dengan kita, yang mengikuti program ini melalui Facebook ni, Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, dan juga tuan-tuan boleh pergi YouTube Dr. Hassan Ali, Dr. Hassan Ali, dan boleh pergi Instagram, IG Dr. Hassan_Ali, Dr. Hassan_Ali. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan saya yakin ya, Ustaz Zaim pun ada Facebooknya, Ustaz Hanafiah pun ada Facebooknya. Pergilah kepada Facebook Ustaz-Ustaz ini tuan-tuan dan puan, untuk kita tuan-tuan meraihkan lagi, memakmurkan lagi Facebook ini untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Ustaz Hanafiah Abdul Razak tuan-tuan, imam di masjid masjid apa Ustaz? Saya lupa dah, minta maaf Ustaz. Kota Iskandar. Kota Iskandar. Masjid Kota Iskandar tuan-tuan di Johor sana. Dekat juga dengan Johor Bahru tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan juga kepada Ustaz Zaim yang merupakan penyelaras di zon 4 di wilayah Persekutuan ni, masjid-masjid wilayah Persekutuan. Tuan-tuan ya, banyaklah masjid-masjid dan surau-surau, dan juga tuan-tuan dan puan, surau besar, surau kecil, surau Jumaat yang diselaraskan oleh Ustaz Zaim. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira.